Kita mulakan perbincangan kita dengan example 4. Okay, example 4. Tengok soalan dia. A 0.35 kilogram mass at the end of a spring oscillate 2.5 times per second with amplitude of 0.15 meter. So, di situ ada tiga lah information. Information yang pertama adalah the mass of the object is 0.35 kilogram. And then dia kata dia oscillate dengan 2.5 revolution per second. 2.5 times per second. Sama lah tu maksudnya. 2.5 revolution per second. So ini sebenarnya memberi information tentang value angular frequency. Okay, cuma dalam pengiraan kita gunakan value angular frequency dalam radian per second. So pertama sekali kalau saya tukarkan dulu lah 2.5 times per second ini kepada radian per second. So omega is equals to 2.5 revolution per second. Saya tak nak revolution tu. 2.5 times tu maksudnya 2.5 kali ayunan lengkap ataupun 2.5 revolution lah. Kita nak tukar kepada radian lah. Okay. Revolution kita nak cancelkan. Kita nak radian. Okay, 1 revolution sama dengan 2 pi radian. So dekat sini sebenarnya kita akan dapat kita punya nilai omega bersamaan dengan revolution boleh cancel lah. So yang tinggal di sini adalah unit radian per second. So 2.5 kali 2 sama dengan 5 pi radian per second. Okay, saya tidak tukarkan dalam 2 titik perpuluhan kerana ini belum lagi jawapan akhir dan saya nak pakai benda ni dalam pengiraan saya yang seterusnya. Kalau awak nak letak dalam titik perpuluhan, ambil 3 ataupun 4 kerana ini bukannya jawapan akhir. Okay, so itu information yang kedua. So, information yang pertama tadi, mass. Information yang kedua, omega. Dan information yang ketiga adalah berkaitan dengan amplitude. Yang amplitude diberi sama dengan 0.15 meter. Baik. So soalan ni kata, the velocity when it passes equilibrium point. Okay. Ada dua cara kita nak fikir kat sini. Yang pertama kita faham bahawa apabila objek oscillate, ketika dia capai equilibrium point, velocity dia maksimum. Vmax. So kita terus kira Vmax sama dengan A omega. Pasal apa? Dia kata equilibrium point. Kalau kita main buayan, tempat yang paling laju kita berayun tu adalah dekat bawah tu. Bukannya dekat amplitude. Velocity zero at amplitude. Velocity maximum at equilibrium point. Tapi katakanlah kita terlupa the fact that velocity is maximum at equilibrium point. Pada saya tidak perlu khawatir. Guna saja rumus yang dah dibagi dalam senarai rumus. Apa dia rumus yang dah dibagi dalam senarai rumus? V is equals to omega square root of A square minus X square.
Yang mana equilibrium point ini menunjukkan displacement sama dengan kosong. Sekiranya kita substitute displacement sama dengan kosong dalam equation velocity kita, tetap juga kita akan dapat equation V max is equals to A omega. Okay, so tak ada risaulah. Sama ada awak tahu konsep dia ataupun awak saja apply equation yang dah dibagi dalam soalan. So di sini, amplitude sama dengan 0.15 times omega sama dengan 5 pi. So kita akan dapat V max is equals to, check jawapan saya betul ke tak? 2.36 meter per second. Seorang confirm kan betul ke tak? Betul, sir. Thank you. Baik, seterusnya. Soalan B dia kata, the velocity when it is 0.1 meter from equilibrium position. Maka di sini kita apply balik equation. V is equals to omega square root of A square minus X square. 0.1 meter from equilibrium position. So maksudnya itu adalah nilai X yang kita nak gantikan dalam equation ini. Okey, cuba kira dan ganti masuk. Tengok dapat berapa. So V is equals to 5 pi times square root of 0.15 square minus 0.1 square. Tekan kalkulator. So sepatutnya nilai ini lebih kecil daripada 2.36. So apa? 2.36 meter per second itu adalah value yang paling maksimum. 1.76 meter per second. Thank you, Ismail. 1.76 meter per second. Okay, jadi benarlah. Itu jawapan dia. Baik, seterusnya. Soalan ni dia minta the total energy of the system. Total energy of the system ni saya rasa rumusnya ada diberi. Kita dah bincang juga. Total energy. Okay, tak payah kita derive equation ni. Kita apply saja. Half m omega square A square. Okay. So kita akan dapat total energy sama dengan setengah darab. Sebab tu kita perlukan mass tadi. Yang mana mass tadi dah diberi sama dengan 0.35 kg times 5 pi square times 0.15 square. Okay, kalau awak perhatikan ni, saya gunakan 5 pi. Jadi secara tak langsung saya tak ada round off error lah dekat sini. Okay, sebab saya kekalkan nilai angular frekuensi itu sebagai 5 pi. Dan untuk soalan ini saya akan dapat jawapannya sama dengan 0.97 joule. Yang D ni, okey, yang D ni, dia kata, tuliskan equation yang describe motion of the mass. Kita nak kena tulis equation lah. Kalau awak ingat, equation yang ditulis dalam syllabus, X sama dengan A sin omega T. Itu dalam syllabus. Tapi saya dah ajar, X is equal to A sin omega T ini, apabila pada masa sambungan kosong, objek itu sendiri, displacementnya ada pada kosong.
dan objek itu tengah bergerak ke arah positif. Okay, so ini apa yang berlaku dengan equation X is equal to A sin omega T. Tapi kalau kita tengok, dalam soalan ini dia kata, assuming that at T is equals to 0, X was a maximum. Dalam arti kata lain, kalau saya lukis, the spring system, let's say dia tak cakap apa ini horizontal spring ataupun vertical spring, saya nak lukis dia vertical spring. So ini spring yang oscillate lah. Okay. Ini pula adalah equilibrium position. Dia kata at T is equals to 0. Objek ini berada pada maksimum. Maksimum tu apa? Pada amplitude lah. Pada amplitude. So apa yang berlaku pada objek ni, daripada maksimum at T is equals to 0, dia akan bergerak ke bawah. Ke equilibrium position. Jadi, graf dia, kalau kita tengok, dia mula maksimum pada T is equals to 0, and then dia turun ke bawah. Macam tu. Dia turun bawah lagi pada negatif. Negatif amplitude. Dan dia naik atas. Maka di sini kita dapati bahawa pergerakan objek ini itu tak boleh describe dengan A sin omega T. Tak boleh. Kerana ini bukan dia punya condition initial. Bentuk graf ini adalah graf cos. Okay. So, kita kena tahulah. Amplitude kita dah ada sama dengan 0.15 meter. Omega kita dah ada sama dengan 5 pi radian per second. Dan the fact that dia kata T is equals to 0, X adalah A, amplitude, ataupun X is maximum. Okay. Menunjukkan graf ini adalah graf cos. Therefore, kita boleh tulis equation ini sebagai X is equals to amplitude 0.15 cos omega T. Omega sama dengan 5 pi times T. So this is the equation. Tapi tak habis lagi. Tak habis lagi. Sebab apa? Kita kena define unit juga. Okay. Nak buat ayat panjang boleh. Nak buat simple-simple boleh. Letak saja X unit dia sama dengan meter dalam kes ini. Sebab dia bagi amplitude dia 0.15 meter. Dan T sama dengan second. Baru itulah boleh dapat markah jawapan unit. Itulah dia jawapan awak. Okay, boleh tak kita nak tulis equation ni in terms of sign? Boleh. Boleh. Okay. In terms of sign, kalau kita perhatikan, okay, saya nak contengnya pada graf ni. Graf sign dia macam ni. Betul. Graf sign dia mula pada kosong. Dia mula pada kosong. X kosong, T kosong. Macam tu graf sign. Okay. So kalau kita nak
tulis graf sine, apa yang berlaku? Graf ini sebenarnya adalah sine plus pi over 2. Pasal apa? Axis dia bergerak ke depan sebanyak pi over 2. Yang itu equation cos yang equivalent dengan sine. Ini sine plus pi over 2. Kalau kita plus pi over 2, kita akan dapat graf cos. So kita boleh tulis equation ni juga dalam bentuk sine, yang mana x is equals to 0.15 sine. Okay. 5 pi t plus. Okay, pasal apa plus? Pasal axis tu saya shiftkan ke kanan. Pi over 2. Unit dia tetap sama. Okay, pi over 2 ini yang kita panggil sebagai phase. Apa nama kita panggil? Saya dah lupa ni. Phase angle. Initial phase angle, betul. Initial phase angle. Yang mana? Mana nak tahu initial phase angle pi over 2? Pasal dia kata x pada A ketika t sama dengan kosong. Maksudnya ketika objek tu mula bergerak, dia dah bergerak pada amplitude. Objek tu sudah berada pada amplitude. So phase angle dia plus pi over 2. So boleh ditulis dengan equation sine. Okay, ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, kita tengok example 5. Example 5 ni yang mana ni? (9.2) dah. Oh, ini graf. Ini soalan graf ni. Example 5 kita dah masuk soalan graf, sketch graf. Ini graf yang senang lah. Okay, ini graf yang mudah. Tapi ini tak payah tengok example pun kita boleh sketch ni. Okay, kita sketch graf yang ni lah. Nampak menarik ni graf ni, okay. Kita tengok example 5. Sketch graf ni elok-elok. Oh, saya dah siap buat axis lah apa semua. Okay, cantik. Okay, the displacement x of a particle in simple harmonic motion varies with time t according to the equation x is equals to 2 sine 2 pi t, where x is in centimeter and t is in second. Sketch the graph of displacement against time. Sketch graph ke, buat perkiraan ke, tak ada lain. Sila identify unit dia. Pasal kalau pada graph axis unit salah, hilang markah. Jangan sentiasa assume unit dia meter. Jangan sentiasa assume unit dia second. Okay, so bila graph displacement against time x versus t, soalan A, function yang kita nak sketch kan adalah x sama dengan 2 sin 2 pi t lah. 2 sin 2 pi t. Okay, ini tak ada initial phase angle. Tak ada plus minus apa semua. Ini senang lah. Okay. Jadi, lepas buat axis, terus saja label axis tu. X dalam sentimeter, T dalam second. Okay, kemudian ini function sine. Terus sahaja kita lukiskan bentuk sine. Tak payah fikir tentang nak label apa-apa lagi. Tak payah lagi fikir. Kita labelkan saja, lukiskan saja bentuk sine. Astaghfirullah. Okay. Next, baru kita nak labelkan. Apa kita nak labelkan? Nak labelkan amplitude. Amplitude daripada graf dah dapat 2. Okay, jadi pada graf ini, kita labelkan amplitude. Ini apabila awak melukis, awak mesti melukis pakai pensel. Dan lukis pakai pen. Saya lukis pakai pen ni
sebab nak bagi jelas dalam video nanti. Saya lukis pakai pensel dia tak nampak bosan. Okay. So ini nilai dia 2 cm dan juga negatif 2 cm. 0 origin labelkan juga. Okay. Kemudian satu benda lagi yang kita jangan lupa label adalah period. Period ni jangan buat T saja macam ni. Kalau awak buat T saja macam ni, salah ha. Kerana soalan bila dia nak suruh awak sketch, dia nak suruh awak letaklah nilai T tu berapa. Kerana dia dah bagi equation. Dan dalam equation itu telah kita dapati bahawa omega sama dengan 2 pi. Dan equation omega juga sama dengan, ini equation lah kan, 2 pi over T. Jadi kalau kita equate information dan equation ini, kita bolehlah cari nilai T. Berapa nilai T? 1 lah kan. Okay. So nilai T kat sini sama dengan 1 second. So label kat sini 1. Barulah dapat 3 markah. Apa markahnya? Biasanya kita akan tengok label axis, shape dan juga label pada amplitude serta period. Okay. Next. Soalan B. Dia nak kita sketch graph velocity against time. Okay, kat sini ada macam-macam cara boleh buat. Ada pelajar, dia nak sketch graph velocity ni, dia reti nak differentiate function x. Yang mana dia kata velocity is equals to dx over dt. Dia pun tunjuk pandai apa semua. Differentiate d over dt 2 sin 2 pi t. Okay. 2 bawa keluar dia kata tak ada t. Pasal kita nak differentiate with respect to t. So sebenarnya yang kita nak differentiate kat sini cikgu adalah function sin 2 pi t. Bila nak differentiate function sin, dia kata 2 pi ni bawa keluar. 2 pi bawa keluar. Okay. So kalau 2 pi bawa keluar, dia akan jadi 4 pi. Differentiate sin dapat cos. 4 pi cos 2 pi t. So dia dapat function. Dia dapat function velocity. Okay, tapi okay, disebabkan equation x kita ini dah daripada sin dah awal-awal. 2 sin omega 2 pi t ni datangnya daripada equation yang general dalam syllabus is sin omega t. Jadi sebenarnya tidaklah salah kalau awak nak tahu function v ni dengan hanya menghafal rumus a omega cos omega t. Tak adalah salah. Maksudnya apa? Maksudnya tak payah nak buat differentiation. Kita hafal saja cikgu dia punya general equation v is equal to a omega cos omega t. Pasal apa? Kita tak ada pernah cakap nak kena tunjuk. Melainlah dia suruh awak derive. Kalau dia suruh awak derive, kenalah juga derive. Macam ni cara dia. Yang sebelah kiri ni. Okay. Dah kalau yang belah sini kita hafal dia punya general equation dia. Tapi dengan syarat x itu mesti a sin omega t. Baru function v itu jadi a cos omega t. Kalau x sama dengan a cos omega t, v-nya bukan cos omega t lagi. V-nya akan jadi negatif a omega sin omega t. Lain tu nak kena differentiate lain lah. Okay. Boleh compare hanya dengan syarat
Boleh compare dengan general equation A omega cos omega T hanya dengan syarat X itu sin omega T. Okey. Kalau begini memanglah A-nya sama dengan 2, omega-nya sama dengan 2 pi. Okey, cos 2 pi T. Samalah juga dapat 4 pi cos 2 pi T juga function kita. Okey. So jadinya yang kita nak differentiate yang kita nak sketch sekarang ni adalah function ini. 4 pi cos 2 pi T. Function tu yang kita nak differentiate. Macam biasa juga sebabkan ini cos, tak ada phase angle, tak ada masalah. Kita labelkan saja macam biasa. V unitnya apa? X tadi dalam cm. V unit dia centimeter per second. Jangan salah. Aware dengan unit tu. Time dalam second. Bentuk apa? Bentuk cos. Cos ini bentuknya at t is equal to 0, graf dia maksimum. Okey. Turun bawah macam ni. Naik atas balik. Okey. Pada maximum value pada y axis ini, ingat jangan pergi letak 2 lagi. 2 tu amplitude. Yang ini adalah nilai maksimum pada function cos omega t ni. Yang itu 4 pi. V maximum. 4 pi. Negatif 4 pi. Kalau nak letak dalam titik perpuluhan pun boleh juga. Awak tak nak letak dalam pi pun boleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi amalan saya apabila equation saya tak letak dalam 2 titik perpuluhan. Okay, kosong jangan lupa. Ada pun period tetaplah sama. Period daripada kita kira yang pertama sekali sampai layar ni tetap sama juga. Period kita 1 saat. Selesai masalah tu. Okay. So ingat ingat benda ni. Dan yang ketiga, graph acceleration against time. Ini daripada function V sama dengan 4 pi cos 2 pi T. Acceleration is defined as the rate of change of velocity. So dv over dt. Kita differentiate function velocity with respect to time. So kita ada d over dt. 4 pi cos 2 pi t. Okay, kita nak differentiate with respect to time. 4 pi ini tak ada kena mengena. So sebenarnya yang kita nak differentiate adalah function cos tu. D over dt cos 2 pi t. Okay, sebelah t ada 2 pi. 2 pi itu kita salin kat luar. So apa yang berlaku, kita akan dapat A sama dengan 2 pi kali 4 pi. 4 kali 2, 8. So 8 pi square. Differentiate cos dapat negative sin. Omega t itu kekalkan saja 2 pi t. So inilah function yang kita nak. Kita nak sketch graphnya. Negatif 8 pi square sin 2 pi t. Okay, so seperti biasa kelas. Acceleration. Ingat, unitnya kena konsisten daripada tadi. Centimeter per second square. Time dalam second. Dan saya dah ajar lukis graf negative sign. Kalau graf sign start daripada kosong, dia naik ke arah positif. Kalau graf negative sign start daripada kosong, dia turun ke arah negatif. So macam inilah dia
graph negative sign. Okay, ada pun amplitude dia adalah maximum acceleration. Maximum acceleration. Buat garis putus-putus, nak tunjukkan itu amplitude kita. Okay, nilai maximum acceleration kat sini adalah 8 pi square. Negative sign pada equation ni menunjukkan direction of acceleration tu sentiasa opposite dengan displacement. Okay, so dekat sini kita akan dapat 8 pi square kat atas, negatif 8 pi square kat bawah. Dan periodnya tetap sama, 1 second. So itu saja tiga graf. Displacement against time. Okay, ingat dalam learning outcome 9.2 ni, discuss graph. Discuss graph. Discuss tu boleh jadi sketch. Macam dalam example 5. Okay, tak sekarang ni ada soalan tak? Tak ada, sir. Okay, bagus. Selain daripada sketch, awak kena interpret. Interpret graph. Tadi dia bagi function, kita keluarkan graph. Sekarang ni dia bagi graph, kita keluarkan information daripada graph. Okay, mari kita tengok example 6. Example 6 dia kata, a 0.2 kg object, dia bagi tahu mass, perform a simple harmonic motion with displacement x from equilibrium points as in figure 9.13. Okay, first kali kita highlight dia punya axis. Tengok axis itu unit dia apa dulu. Sebab nanti bila kita nak buat pengiraan, kita nak tulis unit. Jangan assume unit. Tengok unit yang dibagi dalam soalan. So soalan A. Soalan A ni, alamak, senang sangat ni soalan A ni. Dia kata determine the amplitude. So amplitude A daripada graf ini adalah maximum displacement. Daripada graf itu kita nampak nilainya adalah 8. 8 tu 8 apa? 8 cm. Okay, so amplitude sama dengan 8 cm. Ini jangan salah-salah lah. Okay. Ini jangan kita kata apa? Jangan salah unit. Sebab dia punya markah dia adalah jawapan unit. Okay. B, calculate the angular frequency omega. Okay, angular frequency, angular velocity. Nilai omega kita cari dengan gunakan rumus 2 pi over t. Jadi sebenarnya soalan ni dia nak kita boleh baca. Kita boleh baca bahawa period dia bukan 0.2, bukan 0.4, bukan 0.6 tetapi 0.8 second. Itu yang dia nak kita tahu. Okay. So jadi bila pengiraan kat sini omega, jangan bagi dalam bentuk pi lah. Saya tak berapa berkenan. Okay. So sebab ini adalah jawapan akhir. So tekan kalkulator. 2 pi bahagi 0.8. Awak akan dapat sama dengan 7.854. Okay. Take note, saya ambil lebih sikit. Titik perpuluhan. 7.854. Radian per second. Okay, itu B. C, calculate the total energy of the system. Total energy of the system, kita gunakan rumus
E is equals to half m omega square A square. Itu rumusnya. Satu Malaysia kan? YouTuber lah kot. Tapi aku letak content creator. Okay, so half times the mass is 0.2 kilogram times 7.854 square times the amplitude is 8. Oh, okay. Kat sini, kelas. Kat sini hati-hati. Amplitude dia 8 cm. Okay. Tapi kita kena ingat, unit energy adalah dalam joule. Unit energy dalam joule. Jadi kita kena pakai SI unit bila kita gantikan equation ni. Okay, so amplitude dia tak boleh letak 8. 8 darab 10 kuasa negatif 2. Square. Dalam pengiraan example sebelum ni saya letak SI unit tak? Saya pun tak pasti. Kejap lagi kita tengok balik. Okay. Yang ni seorang tolong. Siapa-siapa tolong. Aiman. Mana lama tak nampak Aiman? Man. 0.0395 Joule. 0.0. Berapa Man? 395 Joule. 0.03 95 Joule. 95 Joule. Okay, thank you Man. Thank you. Logik tak? Logik tak tu? Dia punya amplitude pun kecil. Mass dia pun kecil. Okay, betul. Yang lain semak betul tak? Yang sebelum ni saya guna SI unit tak? Sebelum ni example 4 ada energy 0.15 meter. Betul. Okey, betul lah. Okey, memang kena SI unit. Dalam kiraan energy. Kerana unit dia joule. Okey, unit energy joule. Joule adalah SI unit. Okey, jadi automatically bila kita kira ni, semua benda dalam ni semua kena SI unit lah. Sebab kita nak akhirnya unit dia dalam joule. Okey, selesai dah example 6. Oh, example 7. Example 7. Sketch graph of potential energy against displacement. Jadi bukan saja graph acceleration, graph velocity, graph displacement yang kita kena discuss. Kita kena discuss juga graph energy against displacement. Dalam case example 7 ni, dia nak awak sketch graph of potential energy U against displacement X. For a horizontal spring whose spring constant K is 95 Newton per meter, which has a mass of 55 gram. 55 gram in kilogram is 55 divided by 1000. Is 0.055 kilogram. Okay, so nilai K dan juga nilai mass.
Okay, di hujungnya. Assume the spring was started with initial amplitude of 2 cm. Dia bagi dah amplitude 2 cm. Okay. Neglect the mass of the spring and any friction with the horizontal surface. Ini dia nak graph potential energy. Equation potential energy pada semua, U sama dengan half times m omega square x square. Itu yang pertama. Kita nak sketch graph ini. Graph ini tak ada isu. Kerana graph ini positif X. Dia graph senyum. Saya dah ajar kan. Graph dia graph bentuk senyum. Jadi kalau kita lukis. Oops. Look at this. Kena ada positif negatif lah kat tu. U. Unit joule. X. Unitnya meter lah. Okay, saya ambil amplitude dia 2 cm, ambil unit meter. Senang. Graph potential energy, graph senyum. Okay. Pasal saya dah buat 2 eksponen negatif 2 meter ni, sebenarnya, axis ni, saya boleh label ni sebagai apa tau? Macam ni. Saya boleh label axis ni. Bagi cantik. X darab 10 kuasa negatif 2 meter. Okay. Untuk graph energy, saya suka tulis dalam SI unit. Okay. So, bentuk grafnya adalah graf senyum. Bismillahirrahmanirrahim. Senyum. Okay, buruk lah graf saya. Tapi kalau nak tunggu graf ni cantik, sampai awak ambil PSPM pun, tak cantik lagi saya lukis. Awak semua fahamlah macam mana graf. Ini dalam nota saya dah lukis cantik kan. Okay, dah cantik sikit. Okay. Yang tipu sikit. Okay. Macam tu graf saya. Okay, cumanya axis sudah, shape sudah selesai. Dalam graf ni, label axis, shape. Satu lagi adalah label value. Apa value yang kita nak kena label? Kita kena label yang pertama sekali, value ini. Maximum energy yang pertama. Yang kedua adalah amplitude. Amplitude nak label. Nilai U maksimum berlaku apabila X sama dengan amplitude. Yang ini pada apa? Pada nilai ini. 2 cm negatif 2 cm. So maksudnya kita masukkan nilai U tu. Sebab tu dia bagi nilai-nilai mass dan sebagainya. Dia nak kita kira nilai U tu sebelum kita sketch. So, U sama dengan setengah kali mass dia bagi. Mana? Mass dia bagi 55 gram. Takut tak muat lah. Takut tak muat. RM55 sama dengan 0.055
kilogram. Darab omega. Omega pun kita tak ada kan. Omega kita tak ada. Sekejap macam ni saya nak buat ni. So kalau omega tak ada, tak boleh pakai equation U sama dengan half m omega square. Tak boleh. Okay. So kita kena pakai equation the potential energy of the spring. K ni lah, nilai K ni. Nilai K ni. Nilai K ni yang kita kena pakai ni. Kalau awak tengok, sebenarnya, equation U sama dengan half m omega square x square itu, kita derivekan dia daripada sorry saya punya ni dah salah sikit, saya betul kejap. Daripada rumus potential energy of a spring, U sama dengan half kx square. Okay, so sebab nilai K dah ada, tak payahlah kita pakai nilai omega lagi. Okay, so U kat sini sama dengan half times. Okay, sebab nilai K itu sama dengan m omega square. Okay, sebab dia dah bagi nilai K. Masukkan saja 95 Newton per meter kali dengan X. Ini X tu dalam kes ini amplitude lah. 2 darab 10 kuasa negatif 2 meter square. Okay, kita akan dapat nilai maximum potential energy. Ya, ingat ni nilai maksimum yang saya kira ni. Sama dengan berapa tu? Saya tekan kalkulator dapat 0.019 joule, betul? Betul. Terima kasih sebab confirm kan. 0.019 joule. Yang itu yang kita label kat sini. 0.019. Okey, itulah graf kita. Okey, satu lagi yang jangan lupa kosong. Ni, kosong jangan lupa. Kosong kat bawah tu jangan lupa. Origin jangan lupa. Lupa label. Baik, ada soalan? Baik. Kita tengok soalan nombor 8. Sketch sudah, mari kita interpret pula. Sketch sudah, mari kita interpret. Nak minum air. Nak minum air tak bawa. So, mari kita tengok soalan 8. Interpret graph energy ni. Soalan dia kata, a 2 kg body oscillate in a simple harmonic motion. If its kinetic energy K changes with displacement X as shown in figure 9.14. Okay, tu salah tu label. Find the amplitude A. Amplitude is the maximum displacement. Displacement dekat sini adalah X axis displacement kita. Nampak tak ni Saya besarkan lagi.
Okay, x-axis adalah displacement kita. Jadi di situ kita nampak bahawa maksimum displacement dalam graf itu adalah 0.2 meter. Itulah nilai maksimum ataupun nilai amplitude kita 0.2 meter. B dia nak suruh kita cari period. Mana nak cari period? Tak ada lain. Melainkan daripada nilai maksimum kinetic energy. Maksimum kinetic energy sama dengan half m omega square square lah kat situ. Okey. Nilai amplitude kita ada, nilai mass kita ada. Jadi kita boleh cari nilai omega. Kita boleh cari nilai omega. Nilai maksimum kinetic energy pun kita ada juga. Okey. So di sini kita masukkan saja maksimum kinetic energy tadi dia tulis tu sama dengan 2 joule. Sama dengan setengah kali mass. Massnya sama dengan 2 kilogram juga. Kali omega square. Kali dengan amplitude square. Amplitude sama dengan 0.2 square. Okey. Selesai potong-potong. Okey, kita akan dapat nilai omega sama dengan 0.2 square 2 bagi answer square root answer. Nilai omega awak akan dapat sama dengan 7.071 radian per second. Nak ambil dalam 4 titik perpuluhan 0.0711. Radian per second. Kenapa nak ambil 4 titik perpuluhan? Kerana ini belum lagi final answer. Boleh ambil 3 titik perpuluhan pun boleh, tak ada masalah. Ni betul ke ni? Seorang confirm kan? Faiz? Betul, sir. Betul. Terima kasih. Jadi kira lah dia punya apa soalan nak tu ni? Period daripada nilai omega yang kita dapat ni. Ini awak semua sedia maklum. Rumus period omega sama dengan 2 pi bagi T. Okay, so 7.0711 is equal to 2 pi over T. So, disebabkan jawapan dia masih lagi dalam kalkulator saya ambil semua titik perpuluhan tu. Kalau saya gunakan semualah, bukan 4 titik perpuluhan 2 pi bagi answer lah saya buat. Saya akan dapat 0.89. Okay. Period saya sama dengan 0.89 second. Itu kalau saya ambil semua nombor tu. Kalau saya pakai 7.0711, 2 pi bagi answer, 2 pi bagi yang saya sebutkan tadi, sama juga saya akan dapat 0.89 second. Okay, so macam jauh lah sikit pengiraannya kan. Hanya dengan nilai maksimum kinetic energy yang dibagi dalam graf ini. Okay, C, the maximum acceleration. Tak ada pasal kan? Tak ada pasal dia nak suruh kira maximum acceleration. Maximum acceleration ni, pelajar semua, kita semua sedia maklum rumus maximum acceleration ataupun rumus acceleration A sama dengan negatif omega square x. Apabila menyebut tentang maximum acceleration, tidaklah kita include negative sign tu kerana negative sign tu menunjukkan bahawa direction of acceleration is always in opposite direction with the motion. Okay, so jadi bila kita kira maximum acceleration, kita ambil sahaja nilai omega square dan maximum acceleration berlaku apabila x itu sama dengan
amplitude. Okay, so dekat sini kita bolehlah kira maximum acceleration. Kerana nilai omega itu kita dah tahu 7.0711 7.0711 square times amplitude. Bagi soalan ini adalah 0.2 meter. Okay, di sini kita akan dapat maximum acceleration sama dengan saya dapat 10. Okay, 10 meter unit meter pasal A tu tadi adalah meter meter per second square. Assalamualaikum. Okay, kita tengok example 9. When a family of 4 with total mass of 200 kilograms steps into their 1200 kilogram car, the car spring compressed 3 cm. Okay. So dia nak cerita tentang kereta dan juga penumpang. Dan kita boleh modelkan masalah ini dengan spring and mass system. Okay. So kita ada spring. Yang apa? Yang kotak atas tu kereta lah. Kereta. Lepas ada family naik. Ada family naik Family naik 200 kilogram. Cerita dia. Warna biru tu family tu lah. Okay. Kereta, spring kereta tu compress lah. Dia compress. Dia turun bawah sikit. Ni cerita dia. Ni saya lukis tapi saya nak tengok je solution saya. Catatan ni. Bagi saya tengok je. Okay. 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 Uish. Okay, jadi awak kena faham. Dekat sini, dia ada compression dia. X. Lepas apa? Lepas family tu naik. Ini mass family lah. Lepas mass family naik, dia ada compression. Jadi soalan A dia kata, what is the spring constant of the car's spring assuming they act as a single spring? Sebab tu saya lukiskan model saya ni sebagai satu spring sahaja. Okay. So apa yang berlaku adalah apabila dikenakan daya. Daya apa? Daya weight family tu. Berlakunya compression sebanyak X. Yang ini kita akan apply rumus F sama dengan KX.
Hooke's law. Okay. External force pada spring sama dengan K kali X. Compression ataupun elongation kat situ. External force F itu datangnya daripada mass of the family. Okay. Ataupun the weight of the family lah. Ini sama dengan mass times gravity. Okay. Ataupun sama dengan 200 times 9.81 meter per second square. Kat situ kita akan dapat the external force on the spring is equals to 1962 Newton. Okay. So kalau saya masukkan dalam equation F sama dengan Kx, so 1962 is equals to nilai K yang kita nak cari times dengan compression 3 times 10 to the power of negative 2. Okay, so kita akan dapat nilai K bersamaan dengan 65,500, 65,400 Newton per meter. Okay, so mungkin awak nampak, apa kaitan ni dengan simple harmonic motion? Soalan yang berkaitan dengan simple harmonic motion tu ada pada soalan B lah. Ni soalan pembukaan. Senanglah soalan yang ni. Dia setakat apply F sama dengan Kx saja, kan? Soalan yang ini, yang seterusnya ini, dia kata, determine the period T and the frequency of the car. F lah. F dengan T yang kita nak cari. After the car hitting a bump. Lepas dia terlanggar bonggol. Assuming the shock absorbers are poor, so the car really oscillate ups and down. Biasa kereta ni kalau dia langgar apa-apa, kita ada absorber. Dia tak adalah berayun-rayun kereta tu. Tapi kalau kereta dah lama, absorber dah rosak, ataupun kereta zaman Perang Dunia Kedua ke, kereta-kereta zaman dulu yang absorber dia teruk, kita naik kereta tu berayun-rayun. Maksudnya peninglah kepala kita pasal kereta tu absorber dia tak bagus. Okey, jadi dalam kes ini kereta ni absorber dia tak bagus, tak maintain. Jadi dia berayun dalam simple harmonic motion. So kat sini kita nak cari periodnya. So dengan kita pegang assumption bahawa ini adalah single spring, kita assume spring itu sebagai satu single spring system dan objek itu oscillate dengan simple harmonic motion, kita boleh kirakan period dia dengan menggunakan rumus period T sama dengan 2 pi square root of M over K. Yang ini dia rumus yang awak duk buat dalam apa kita panggil? Practical test ni, dalam report ni. Okay. So T sama dengan 2 pi square root of. Okay. Dalam kes ini, mass dia bukan mass family sahaja. Mass kita dekat sini adalah mass family dan juga mass crater. Yang ini mass yang termasuk dalam equation period itu. Okay, mass family dan juga mass crater. So M sama dengan mass family plus mass car. Okay, mass family tadi keseluruhannya anak beranak semua 200 kg tambah dengan mass crater 1200 kg. Divided dengan nilai K yang kita dah cari tadi sama dengan 65,400 Newton per meter. Tekan kalkulator dan kita akan dapat nilai period T sama dengan 0.92 second.
Ada orang terbuka kamera ke apa? Baik, seterusnya untuk cari frekuensi, simple saja. Frekuensi sama dengan 1 over period. So frekuensi is equals to 1 over 0.92 second. And kita akan dapat nilai frekuensi is equals to 1.092 Hz. Okay, so itu dalam example ini sebenarnya kita apply learning outcome. Equation of period. Soalan tak? Baik, very good. Kalau begitu, kita tengok pada soalan terakhir lah yang saya akan cover dengan awak semua dalam chapter 9 ini. InsyaAllah esok saya siap nota ke, saya tak siap nota ke, awak dah dapat nota chapter 10 ke, awak belum dapat nota chapter 10 ke, kita akan masuk chapter 10. Sebab saya nak kejar UPS ni. UPS sampai chapter 10 minggu ke-16. Hari ini sudah minggu ke-14. 14 semua kena ingat benda tu. Baik, example 10. Example 10 betul A simple pendulum makes 120 complete oscillation in 3 minutes. 120 oscillation dalam masa 3 minit. At a location where dia berayun ni dekat location yang mana gravitational acceleration G is equals to 9.8 meter per second square. So soalan dia yang pertama, find the period of the pendulum and its length. Kita belajar semua. Ni pun ada sama case juga. Ada sama case juga ni. Ada orang tanya saya dalam practical test ni. Cikgu, nak kira period macam mana? Adakah semestinya example 10 ni kita mesti gunakan period T sama dengan 2 pi square root of L over G? Untuk soalan A ni. Kalau kita nak guna equation ini, tak boleh lah pasal apa? Length dia tak ada. Length dia kita nak cari pada soalan B. Sama lah macam dalam eksperimen, dalam report tu. Adakah nak kena cari nilai period T tu pakai equation 2 pi square root of M over K? Saya kata jangan. Kita dah tahu bahawa period T is defined as time to complete. One oscillation. Ramai tanya ni, ada 2-3 orang yang mesej saya tentang benda ni. Sudah dibagi dalam soalan 120 complete oscillation in 1 minute. In 3 minutes. In 3 minutes. Masa yang dibagi dalam soalan ini adalah masa untuk 120 oscillation. Berapa masa? 3 minit. Tiga minit ni kalau kita tukar dalam saat, 3 kali 60 lah. Saya pun lemah matematik, tekanlah kalkulator. 180 saat. Masa untuk 120 oscillation. Jadi kalau untuk period, samalah dengan masa untuk 120 oscillation ini bahagi dengan 120. Sebab kita nak apa? Cari period 1 oscillation. So 180 saat bahagi dengan 120. Kita akan dapat nilai period dia. 1.5 saat. So itu nilai period
bagi objek ini yang berayun dengan simple pendulum lah ni. Seterusnya, itu soalan A lah. Ini soalan A. Dah dapat cari period. Soalan B dia suruh cari length. Barulah kita apply rumus T sama dengan 2 pi square root of L over G. Sekarang period kita dah tahu sama dengan 1.5. Sama dengan 2 pi square root of L bahagi G ni. Soalan tu kata dia berayun pada tempat yang graviti dia 9.8. Bukan 9.81. Okay. Jadi carilah nilai length. InsyaAllah awak akan dapat nilai length sama dengan 0.56 meter. Okay, so untuk soalan ni kita apply rumus period of a pendulum. Jadi kelas ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, Sir, ya. yang gravity ni benda 9.81 ke 9? Tak, sebab soalan ni dia bagi 9.8. Oh, okey. 9.8. Jadi kalau dia kata dekat bumi ke apa ke, dia tak cakap detail macam ni, kita pakai 9.81 lah. Tapi soalan ni dia cakap 9.8. So kita pakai 9.8. Dan sebenarnya nilai G ni berubah-ubah sebenarnya. Dia varies. Ada tempat dia 9.8, ada tempat 9.81, dia berubah sikit-sikit lah. So soalan ni nak cerita tempat yang dia ayun tu 9.8. Itulah cerita dia. Okay. Okay kelas, jadi untuk attendance jelas awak nak buat formative assessment mana ni? Okay. Untuk attendance macam ni lah. Saya nak awak buat formative assessment 9.2 sketch graph. Boleh ke? Okay. Ini sketch graph tapi function dia cost. Sketch graph tapi function dia cost. Jadi saya nak tengok macam mana velocity against time, acceleration against time awak nanti. Itu adalah attendance hari ini. Awak akan hantar dalam 2-3 hari lagi. 2-3 hari lagi awak boleh hantar. Dan solutionnya saya akan record video. Okay, untuk formative assessment 9.2, solution dia saya akan record video. Awak akan semak nanti bila videonya dah siap. Tapi saya nak awak buat dan submit dulu benda tu. Due date 2-3 hari lagi, insyaAllah. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.